Hai guys, Assalamualaikum and welcome back to Syahira Jo Channel. Untuk video kali ini, Syah akan berkongsi 7 kisah urban legend Jepun. So, tanpa buang masa lagi, jom kita start. Inunaki Village ni merupakan salah satu tempat yang dikatakan paling berhantu di Jepun. Ia terletak di daerah Kyushu, Fukuoka Prefecture dan dikatakan sudah tidak berpenghuni sejak Perang Dunia Kedua lagi. Ada yang cakap Inunaki Village ni ditinggalkan sebab kawasan dia yang terletak di pedalaman. Tapi ada juga yang cakap Inunaki Village ni telah dilanda satu wabak yang menyebabkan semua penduduk di Inunaki Village mati. Tapi cerita yang paling menggerunkan ialah ada seorang penduduk Inunaki Village telah menjadi gila dan telah membunuh semua penduduk Inunaki Village dengan menggunakan kapak. Untuk pergi ke Inunaki Village ni kena melalui satu terowong yang dipanggil Inunaki Tunnel. Terowong ni susah nak jumpa. Kalau lalu di area situ kena jalan slow-slow and tengok betul-betul sebab kawasan yang terpencil dan kemungkinan akan terlepas terowong ni. Inunaki Tunnel ni pun dikatakan ada sejarah dia tersendiri. Dikatakan pada zaman dahulu sewaktu pembinaan Inunaki Tunnel ni ramai pekerja yang telah maut selepas Inunaki Tunnel ni runtuh sewaktu pembinaan dia. Selepas dah jumpa and masuk dalam Inunaki Tunnel ni, kena jalan terus sampailah terjumpa satu signboard yang tertulis Undang-undang dan Perlembagaan Jepun tidak terpakai apabila melepasi pagar ini. The Constitution and Law of Japan do not apply here. Berdasarkan signboard ni, penduduk Jepun beranggapan bahawa penduduk di Inunaki Village ni mengamalkan cannibalism. Maksud cannibalism ni adalah seorang manusia yang memakan daging manusia yang lain. Bila jumpa je signboard ni bermakna dah sampailah ke Inunaki Village. Tapi waktu ni semua electronic device seperti smartphone tidak akan dapat digunakan lagi. So macam mana korang nak survive? Next story, The Okiko Doll. Pada tahun 1918, seorang remaja lelaki yang berumur 17 tahun yang berasal daripada Hokkaido, Jepun telah menghadiahkan sebuah patung kepada adik perempuannya yang bernama Okiko. Muka patung ni lebih kurang macam muka adik dia, di mana rambut adik dia dan rambut patung ni dipotong dengan style yang sama, which is Okapa haircut. Okiko ni sayang sangat dengan patung ni sehingga kan dia bawa ke mana-mana saja and even bawa masuk tidur sekali. Tapi sebulan selepas itu Okiko meninggal dunia dan patung ini telah dinamakan sebagai Okiko bersempena dengan namanya dan telah diletakkan di tempat sembahyang keluarga Okiko. One day, keluarga Okiko ni rasa pelik sebab rambut patung Okiko semakin hari semakin panjang. Bila gunting makin panjang, bila gunting lagi panjang lagi. So, diorang bawa patung Okiko ni ke Manenjin Temple yang terletak di Iwamizawa City, Hokkaido. Manenjin Temple ni still boleh dilawati sehingga ke hari ni, tapi pada siapa yang datang ke Manenjin Temple, mereka tidak dibenarkan untuk mengambil gambar. Bila keluarga Okiko ni bawa patung ni ke dalam Manenjin, orang-orang agama situ mengatakan bahawa roh Okiko telah masuk ke dalam patung ni. Dan saintis yang test rambut patung Okiko ni menyatakan bahawa rambut patung Okiko tu sebenarnya rambut kanak-kanak yang sebenar. Seram guys. Okay, next story. Take care. Teke merupakan roh wanita yang badannya terpotong dua.
Teke-teke ni sendiri bermaksud bunyi yang terhasil apabila teke-teke seret badan dia menggunakan kedua-dua belah tangan. Sebenarnya ada beberapa version asal usul teke-teke, tapi kisah yang paling famous dalam kalangan orang Jepun ialah mengenai seorang wanita yang telah dirogol dan dibuli. Dikatakan pada Perang Dunia Kedua, seorang wanita telah dirogol dan dibunuh di sebuah stesen kereta api di Jepun. Semasa tengah nak melarikan diri, wanita ni terjatuh dan telah digilis oleh kereta api yang lalu pada waktu tu. Bila tersedar, dia tengok half badan dia dah hancur dari bahagian pinggang ke kaki. Untuk menyelamatkan diri, wanita ni seret badan dia menggunakan tangan sampai ke bilik staf kereta api. Tapi staf kereta api bila tengok tu, dia hanya tutup badan wanita ni menggunakan plastik dan biarkan wanita ni mati macam tu je. Start dari situlah dia mula mengganggu orang yang menggunakan landasan kereta api. Tapi ni kat Jepun lah, bukan kat Malaysia tau. Teke-teke ni dikatakan sangat laju sampaikan mangsa dia tak dapat nak melarikan diri. Dan dikatakan kelajuan teke-teke ni sama dengan kelajuan kereta api Jepun. Laju tu. Dan bila teke-teke ni dapat tangkap masa dia akan bagi beberapa teka-teki. Teka-teki dia yang pertama ialah, do you need your legs? Adakah awak perlukan kaki awak? Nanti korang kena jawab, I need them right now. Saya perlukan kaki saya sekarang. Soalan kedua, who told you my story? Siapa yang menceritakan kisah aku? Korang kena jawab Kashima Reiko. Ka as in mask, she as in death, ma as in demon, re as in ghost, ko as in accident. Kalau korang boleh jawab teka-teki ni dengan betul, teke-teke akan lepaskan korang. Tapi kalau korang jawab salah, teke-teke ni akan potong badan korang yang kat bahagian bawah dan dia akan ambil. So korang rasa korang boleh jawab atau tak? Next, the Red Room Curse. Red Room Curse ni bermula pada tahun 1990 apabila ada satu pop-up yang berwarna merah akan tiba-tiba muncul di skrin komputer korang. Waktu zaman ni komputer tengah top lah di Jepun. Dalam pop-up tu akan tertulis, do you like the red room? Adakah awak suka bilik merah ini? Mengikut cerita, apabila pop-up ni muncul, mangsa ni tak boleh tutup pop-up ni, and semua pintu and tingkap di rumah mangsa akan terkunci secara tiba-tiba. Mayat mangsa hanya akan dijumpai beberapa hari and bilik mangsa ni akan dipenuhi dengan darah. Urban legends mengenai the Red Room Curse ni kekal menjadi mitos sehinggalah pada tahun 2004 apabila seorang kanak-kanak perempuan yang berumur 11 tahun telah membunuh rakannya yang berumur 12 tahun menggunakan pisau setelah suspek dibuli secara online. Kes ini dikenali sebagai Sasebo slashing. Kiranya daripada mitos terus jadi kisah betul. Tapi ada satu benda yang menggerikan. Ketika siasatan dibuat, pihak berkuasa menjumpai link ke website Red Room yang telah dibookmark ataupun ditanda di website komputer suspek. Jadi korang rasa kisah ni ada kena-mengena tak dengan Red Room Curse? Next, Akamanto. Akamanto merupakan kisah pembunuhan sebenar yang berlaku di Fukui Prefecture pada tahun 1906. Suspek dikatakan telah menculik dan membunuh 3 orang mangsa sambil memakai jubah berwarna biru. Tapi kalau mengikut cerita moden, Akamanto dikatakan memakai jubah berwarna merah dan memakai topeng berwarna putih. Akamanto ni dia akan muncul di dalam tandas ketika mangsa dia tengah membuang dan dia akan tanya, red paper or blue paper, tisu merah atau tisu biru.
Seram weh. Kalau mangsa jawab merah, akar mantul ni akan pancung kepala mangsa dan menyebabkan darah terpercik dan mengalir di dalam bilik air tersebut seperti jubah berwarna merah. Tapi kalau mangsa dia menjawab tisu biru, akar mantul akan mencekik mangsa sehingga muka dan badan mangsa bertukar berwarna biru seumpama jubah berwarna biru. Tapi kalau mangsa menjawab selain daripada warna yang diberikan, macam contoh warna pink ataupun warna hijau, ataupun mangsa ni tak jawab langsung soalan tersebut, akar mantuk maybe lah akan melepaskan mangsa dia. Agak-agak korang nak jawab ke tak? Next, kuci sakit ona. Urban legends mengenai kuci sakit ona ni pun ada beberapa version dia. Ada yang cakap suami kuci sakit ona ni, seorang samurai, telah toreh mulut kuci sakit ona sebab kuci sakit ona ni curang. Cerita yang lain pula, ada seorang wanita ni jealous dengan kecantikan kuci sakit ona, so dia toreh mulut kuci sakit ona. Kalau mengikut cerita yang moden pula, ada seorang doktor gigi ataupun doktor plastik surgery telah melakukan kesilapan terhadap seorang wanita ketika melakukan pembedahan. Tak kisahlah yang mana satu cerita dia, tapi nak jadikan cerita, kuci sakit ona ni akan menutup bahagian hidung ke mulut dia menggunakan kipas tangan ataupun sapu tangan. Bila kuci sakit ona ni jumpa mangsa dia, dia akan tanya, cantik tak dia? Dan kalau mangsa dijawab tak, kuci sakit ona akan toreh bahagian mulut mangsa dengan kejam. Dan kalau mangsa ni jawab cantik, kuci sakit ona akan tunjukkan muka dia yang sebenar dan tanya soalan yang sama berulang-ulang kali. Cantik tak saya? Cantik tak saya? Dan kuci sakit ona ni akan melapah badan mangsa menjadi keping-kepingan. Tapi korang jangan risau, ada beberapa trik kalau korang nak lepaskan diri daripada kuci sakit ona. Cara dia, confusekan kuci sakit ona dengan tanya soalan yang sama berulang kali. Kiranya, saya cantik tak? Saya cantik tak? Saya cantik tak? Ataupun offer nama orang lain yang korang tak suka, and kuci sakit ona ni akan cari nama pemilik tersebut. So, korang nak letak nama siapa? Last story, Hanako-san. Hanako-san ataupun orang Jepun gelarkan Toire no Hanako-san yang bermaksud Hanako of the Toilet, merupakan salah satu urban legend yang famous kat Jepun. Dari mana asal cerita Hanako-san ni tak dapat dipastikan, tapi ada yang cakap Hanako-san ni mati sewaktu Perang Dunia Kedua. Waktu tu dia tengah main hide and seek ataupun main sembunyi-sembunyi dalam tandas sebelum tempat dia bermain tu telah dibomkan. Ada juga yang cakap Hanako-san ni menyorok di dalam tandas untuk elak daripada dibunuh oleh kedua ibu bapa dia. Tak kisahlah cerita yang mana satu, tapi yang pasti Hanako-san dikatakan mati di dalam tandas sekolah di tingkat 3, pintu bilik air nombor 3. Cara nak seru Hanako-san, seseorang hanya perlu ketuk pintu bilik air nombor 3 sebanyak 3 kali dan tanya, Hanako-san imasuka? Hanako-san, are you there? Nanti korang akan terdengar suara halus cakap, yes, I am. Yes, I am. Waktu tu, pintu bilik air akan terbuka perlahan-lahan dan korang akan nampak seorang budak perempuan berpakaian baju warna merah yang dipenuhi dengan darah. Bila dia keluar, dia akan tarik korang ke alam lain. Tapi tak tahulah ke alam mana yang nak bawa. Yang penting korang takkan ada dah kat situ.
Okey, itu saja cerita pada Syah kali ni, 7 kisah urban legend Jepun. So Syah harap korang semua enjoy. Pada yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like and share. And pada yang dah subscribe, thank you so much. Sekali pesan Syah, jaga SOP and stay safe. Bye bye.